Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Hilman bin Hairul Nizam, bernombor metrik 2221380. Hari ini saya akan memberikan sedikit refleksi terhadap kajian tindakan yang telah kami jalankan sepanjang 12 minggu inilah. Ada beberapa soalan yang telah diberikan oleh doktor untuk kami jawab, dan antara soalannya ialah yang pertama, apakah peranan anda di dalam kumpulan? Adakah anda telah melaksanakan peranan anda dengan baik atau tidak baik? Bincangkan. Di dalam kumpulan kami, saya berperanan sebagai pengurus projek ataupun yang menjalankan projek, di mana saya diberikan amanah untuk menjalankan kajian yang telah distrukturkan kepada kami, iaitu untuk memastikan tahap keberhasilan yang diinginkan tu dapat dicapai. Dan antara peranan saya yang lain ialah saya berperanan sebagai ahli konten, di mana saya mengkontribusikan diri saya untuk memberikan pendapat ataupun untuk memberikan penyelesaian ataupun solusi kepada masalah kami inilah. Soalan kedua ialah, apakah yang anda rasakan patut dibuat dengan lebih baik lagi atau semua sudah dilaksanakan dengan baik? Bincangkan. Pada pendapat saya, di dalam apa yang setelah kajian yang telah kami jalankan, ada beberapa perkara yang mungkin boleh ditambah baik lagi. Antaranya ialah yang pertama, pemilihan sampel yang lebih representatif, yang bermaksud kajian tindakan yang kami jalankan ini hanya bertumpu kepada beberapa sekolah yang ditumpukan saja, maksudnya tidak lebih meluas. Yang kedua ialah pengumpulan data yang lebih komprehensif, bermaksud merangkumi kepada pelbagai aspek yang berkaitan dengan kajian tindakan kami inilah. Ia boleh melibatkan pelbagai kaedah pengumpulan data seperti survey ataupun wawancara ataupun pemerhatian dan analisis dokumen. Benda ni antara benda yang mungkin boleh ditambah baik lagi untuk kajian tindakan kami lebih lengkap dan lebih precisely, maksudnya lebih teliti. Tapi sayangnya disebabkan faktor kekangan waktu dan masa, jadi perkara-perkara tersebut tidak dapat kami laksanakan untuk masa yang singkat. Soalan ketiga, pada pendapat anda, pelaksanaan kajian tindakan sebaiknya dibuat secara berkumpulan atau berseorangan? Berikan justifikasi. Pada pendapat saya, kajian tindakan ni perlu dibuat secara berkumpulan lebih baik berbanding berseorangan. Atas dasar apa? Okey, atas dasar yang pertama ialah pemecahan masalah yang lebih efektif, di mana di dalam kumpulan pelbagai pemikiran dan perspektif dapat mempercepatkan ataupun memperkayakan pemecahan masalah ini. Ini dapat menciptakan satu solusi ataupun inovatif yang lebih efektif. Ia juga mempengaruhi idea-idea yang dapat dicambah dengan lebih baik sekiranya perkara ini dapat digerakkan secara berkumpulan. Soalan yang seterusnya, soalan yang keempat adalah, apakah kepentingan menjalankan kajian tindakan di dalam proses pembangunan profesional guru ini? Okey, antaranya ialah yang pertama, mempertingkatkan peningkatan praktik pengajaran. Kajian tindakan membantu guru meningkatkan praktik pengajaran mereka secara langsung dengan merencanakan dan melaksanakan dan memantau perubahan dalam pengajaran mereka, iaitu guru dapat mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan dalam praktik mereka dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kualiti pengajaran. Guru tidak lagi hanya berfokus pada perubahan jangka pendek, tetapi juga mengembangkan strategi kepada langkah-langkah yang perolehan yang lebih kepada berfikir kepada arah yang lebih panjang. Soalan kelima ialah, bagaimanakah proses kajian tindakan ini membantu anda secara peribadi? Yang pertama, peningkatan keyakinan dan motivasi. Melalui kajian tindakan ini, cara positif yang dapat dilihat ialah pada student itu sendiri, di mana mereka sebelum ini daripada tidak dapat membaca Al-Quran dengan baik, kemudian mereka dapat mencapai kepada satu perubahan yang mereka dapat dengan teliti. Perubahan tersebut dapat membaca dengan baik. Benda tu memberikan motivasi dan keyakinan kepada saya bahawa kajian tindakan ini adalah berkesan kepada anak student dan sesiapa sahaja yang mengimplementasikan perkara tersebut. Okey, yang kedua ialah melalui kajian tindakan ini saya dapat belajar pelbagai benda lah, termasuk seperti dalam kajian tindakan ini saya merencanakan, kemudian saya melaksanakan, kemudian saya mengevaluate, saya menilai perkara-perkara tersebut, dan saya rasa perkara-perkara dalam kajian tindakan ini saya dapat implementasikan di dalam saya punya pengajaran. Seperti saya merencanakan apa yang perlu saya buat. Kedua ialah melalui pelaksanaan, apa perkara yang pelaksanaan yang lebih bersesuaian ataupun yang lebih tepat ataupun yang lebih strategi yang sesuai untuk anak murid saya. Ialah
mengevaluate ataupun menilai terhadap pengajaran tersebut. Jadi di situ saya cuba implementasikan di dalam pengajaran saya. Apa perkara-perkara yang telah saya buat dengan anak murid saya untuk saya nilai, untuk mendapatkan penguasaan yang lebih berkesan kepada anak murid saya. Yang terakhir, terima kasih kepada Dr. Ismail atas tunjuk ajar kepada kami dan memberikan semangatlah kepada kami sepanjang 14 minggu kami mengajar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.